Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang sedang menyaksikan saya pada bila-bila masa yang korang sedang menonton. Jadi, saya hari ini sangat bersukacita untuk berkongsi dengan anda tentang cara-cara untuk menangani stres. Baiklah, untuk pengenalan, stres ini merupakan tindak balas badan terhadap ancaman atau cabaran dan permintaan. Okey? Tindak balas badan terhadap cabaran atau permintaan. Okey? Itu adalah definisi bagi stres. Jadi, dengan stres ini, ia boleh membuatkan kita bertindak balas dengan lebih cepat terhadap ancaman dan membuatkan kita mengelakkan bahaya ataupun mengelakkan diri daripada suatu kebinasaan ataupun sesuatu yang boleh membawa kemudaratan. Okey? Jadi itu membuatkan itu merupakan suatu penerangan tentang stres ini. Okay. Jadi, stres yang berpanjangan boleh membuatkan diri kita sakit, sama ada daripada segi fizikal dan juga mental. Jadi kita haruslah menangani stres ini walau apa juga keadaan bagi mengawal emosi diri kita. Jadi marilah dengar saya kongsikan beberapa tips yang boleh anda galakkan dan lakukan di rumah untuk menangani stres ini. Jadi kita akan teruskan dengan tips yang pertama. Baiklah, mari saya kongsikan tips yang pertama. Jadi, bagaimanakah kita menangani stres ini? Jawapan saya adalah kita haruslah sentiasa bersenam. Kita haruslah kerap bersenam kerana dengan bersenam seperti aerobik, yoga, mengangkat berat seperti dumbbell ataupun besi-besi yang lain yang sesuai untuk diangkat, ia sangat bermanfaat dan berguna untuk menangani stres ini. Selain itu, kita juga boleh beriadah seperti bermain bola keranjang, bermain futsal, berjogging bersama keluarga, berjalan-jalan dengan keluarga di taman adalah sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk menangani stres. Mengapa saya berkatakan demikian? Hal ini kerana apabila kita melakukan senaman ataupun riadah ataupun bersukan, badan kita akan menghasilkan endorfin. Okey? Endorphins. Maafkan saya sebab saya tak berapa pasti endorfin atau endorphins. Dan sesiapa yang tahu berkenaan demikian, bolehlah komen di bawah. Jadi endorphins ini merupakan sesuatu bahan semula jadi yang membantu anda berasa lebih baik dan mengekalkan positiviti dalam diri anda. Jadi dengan lakukan senaman ini, ia adalah sangat berguna kerana anda akan berasa lebih baik dan berasa sentiasa ceria, gembira dan riang. Maka, saya akan beritahu anda tentang kadar senaman dalam sehari ataupun dalam seminggu. Okey, baiklah. Kita haruslah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan
3 kali seminggu ini adalah sangat baik, tetapi ia merupakan sekurang-kurangnya. Tetapi lebih baik lagi, anda boleh membuat setiap hari bersukan. Jadi menurut kajian saya, sekurang-kurangnya dalam sehari, sebaik-baiknya kita bersenam selama 30 minit. Dan sebaik-baiknya lebih daripada itu, seperti 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tetapi ia adalah sukar bagi golongan-golongan yang baru nak bermula untuk bersenam dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi, ikutlah tips yang pertama ini, dan ia juga merupakan aspek yang utama untuk menangani stres. Bagi sesiapa yang menghadapi dan mengalami stres di luar sana, anda sebaiknya mengikuti tips ini. Jadi, oleh itu kita akan bergerak kepada tips yang kedua. Okey, baiklah. Jadi kita akan teruskan dengan tips yang kedua. Okey? Jadi, tips yang kedua ini merupakan antara aspek yang utama kerana ia melibatkan suatu teknik. Okey? Jadi, untuk tips yang kedua ini, kita ada mengamalkan teknik relaksasi, okey, ataupun melakukan satu relaxation teknik, okey. Itu merupakan tips yang kedua, okey. Jadi, bagaimana untuk kita melakukan teknik relaksasi dan apakah contoh-contoh dia? Okey. Contohnya ialah kita melakukan satu teknik pernafasan dalam. Jadi, pernafasan dalam ini merupakan suatu teknik yang kebanyakan orang lakukan. Majoriti orang melakukannya. Okey. Jadi, seperti contoh, seseorang individu itu sedang menghadapi peperiksaan dan dia menghadapi stres dan ketidakselesaan. Jadi, banyak kaunselor yang saya lihat dan saya baca, kaunselor atau guru-guru itu dia akan membimbing ataupun menyuruh murid yang menghadapi stres sebelum nak exam itu supaya bernafas dalam-dalam. Okey? Kerana bernafas dalam-dalam ini sangat baik untuk kesihatan kita, untuk membuatkan anggota badan kita ini bergerak dengan lebih perlahan dan supaya otak kita ni lebih tidak tertekan dengan sesuatu. Jadi, pernafasan dalam ini merupakan satu teknik yang antara yang paling utama untuk menangani stres. Jadi, selain itu, kita ada juga teknik bayangan. Teknik bayangan ini adalah satu contoh teknik relaksasi yang dapat membantu kita menjadikan diri kita lebih tenang. Seperti contoh, kita akan contohnya seseorang individu tu akan dibawa ke dalam satu bilik dan seseorang individu itu akan disuruh tutup mata dan bunyi akan dikeluarkan seperti bunyi burung, bunyi laut, bunyi angin, okey, seperti natural sound. Dan ia dapat membantu seseorang itu membayang perkara-perkara yang positif dan menenangkan diri. Jadi ia merupakan teknik bayangan. Jadi selain itu, seterusnya kita ada juga teknik meditasi kesedaran.
Dan meditasi kesedaran ini bermaksud seseorang itu akan disuruh melihat sesuatu objek ataupun akan disuruh fokus kepada sesuatu gambaran, dan dia akan fokus dan otaknya akan menjadi lebih clear, dan diri dia akan lebih stabil, emosi dia akan berkurang secara inilah. Dia akan melihat suatu objek itu dan dia akan berasa diri dia lebih tenang kerana dia melakukan meditasi tersebut. Tapi dalam Islam, kita panggil meditasi ini seperti takafur. Okay? Jadi takafur ini adalah samalah konsep dia seperti meditasi. Selanjutnya, saya ingin berkongsi dengan anda tentang cara untuk menangani stres dalam konteks Islam. Okay? Dalam Islam, kita menangani stres kita adalah sentiasa berzikir dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kita akan berzikir. Selain itu, kita boleh juga membaca Al-Quran. Seterusnya, kita boleh juga solat sunat ataupun solat fardu. Kita juga boleh bersedekah. Perkara-perkara ibadah ini membolehkan kita berasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks Islam ini, bagi umat Islam di luar sana adalah sangat membantu, kerana Allah sudah jamin seseorang yang melakukan kebaikan dan ibadah, hatinya akan merasa tenang. Sebab fitrah orang Islam ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tips ini sangat berguna bagi menangani stres. Dan kalau anda ingin mengetahui selanjutnya tentang teknik relaksasi dan sebagainya, anda bolehlah juga merujuk kepada kaunselor, doktor pakar ataupun mana-mana mentor yang mahir dalam bidang ini. Dan bagi dalam bidang agama pula, anda boleh merujuk ustaz, pakar ulama dan juga ustazah dan ustaz untuk menenangkan hati dan diri daripada stres. Jadi itu adalah untuk yang kedua. Kita akan bergerak untuk yang tips yang ketiga. Jadi stay tune. Jadi baiklah, kita akan sambung dengan tips yang ketiga, yang merupakan tips terakhir untuk perkongsian pada hari ini. Tips yang terakhir ini ialah kita haruslah sentiasa bersosial. Bagi menangani stres, sosial merupakan aspek yang utama dan merupakan aspek yang terbesar untuk menangani stres ini. Bersosial dengan rakan-rakan, ibu bapa, ataupun melaporkan dan mengadu tentang masalah diri, kemurungan dan stres ini kepada guru, kaunselor, mentor, doktor pakar adalah merupakan satu teknik dan kaedah yang terbaik untuk kita menjamin diri daripada keburukan stres dan menyelamatkan diri kita daripada terjebak dengan stres yang melampau.
kita haruslah sentiasa mendekatkan diri dengan manusia. Okey? Kita haruslah berkongsi dengan mereka tentang masalah diri kita. Hal ini agar kita dapat meminta bantuan serta meminta pertolongan daripada mereka. Selain itu juga, ia akan menimbulkan perasaan yang gembira dan perasaan yang manis, kerana kita mendekatkan diri dan bersembang dengan orang tu, kita dapat berkongsi idea dan bertukar-tukar pengalaman dan cerita, dan ia akan merasakan diri ini lebih tenang dan terlindung, dan diri ini lebih selamat, dan menyebabkan kita dapat menjauhkan diri daripada stres. Maka apabila kita menghadapi stres yang sangat teruk dan mengancam diri dan nyawa kita dan nyawa orang lain, kita haruslah berjumpa dengan sanak saudara, ahli keluarga, rakan sebaya, guru-guru dan mentor, doktor dan pakar-pakar yang hebat seperti pakar psikologi, psikiatri dan banyak lagi. Kita haruslah mendekatkan diri dengan orang-orang yang kita sayang agar kita akan terselamat, okey, daripada apa pun ancaman yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. 3 tips utama. Yang pertama, kita haruslah sentiasa bersenam. Dan yang kedua tadi, kita haruslah sentiasa amalkan teknik relaxation, okey, agar hati kita lebih tenang dan kita akan dapat menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita bersosial, mendekatkan diri dengan manusia dan berhubung antara satu sama lain, dan ia merupakan satu aspek-aspek utama. Okay? Jadi ketiga aspek ni amat penting dan amat berguna dan sangat berkesan bagi anda semua yang menghadapi stres dalam hidup. Jadi terima kasih banyak-banyak, okey, kerana menonton video ini pada hari ini. Jadi jangan lupa like video ini dan sharekan kepada semua rakan-rakan dan ahli keluarga, guru-guru, saudara mara, supaya mereka semua mendapat manfaat dan kita dapat sama-sama mengatasi masalah yang sukar untuk diatasi ini. Jadi sekian daripada saya. Maafkan saya sebab percakapan saya sedikit meleset dan tak dapat buat dengan penuh yakin dan baik, okey, pada hari ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.